Hai, selamat pagi. Saya Cikgu Azila. So, minggu ni kita akan belajar bab 2. Kita dah masuk topik bab 2. Yang mana bab 2 ini kita akan masuk pada 2.1 aliran tenaga dalam ekosistem. Okay. So, apa yang kita belajar pada hari ini ialah menerangkan dengan contoh pengeluar, pengguna dan pengurai serta menginterpretasi rantai makanan dan siratan makanan. Okey, dekat sini ada beberapa gambar iaitu antaranya adalah tumbuhan hijau, beluncas, burung berkecet ekor biru, burung helang dan cendawan. Okey, kalau awak perasan, tumbuhan hijau ini dimakan oleh beluncas, beluncas ini dimakan oleh burung dan burung berkecet ini dimakan oleh burung helang, dan apabila tumbuhan hijau, beluncas, burung berkecet ekor biru dan burung helang itu tadi mati, ia akan diuraikan oleh cendawan. Okey. Disebabkan itu, tumbuhan hijau ini sebenarnya merupakan pengeluar dan pengeluar ini adalah yang boleh buat makanan sendiri. Manakala beluncas dekat sini dia makan tumbuhan hijau. So beluncas merupakan pengguna primer yang mana pengguna primer ini adalah haiwan herbivore ataupun omnivore. Okay, omnivore ni dengan herbivore. Okay, herbivore ini adalah tumbuhan yang haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Manakala omnivore adalah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Dia makan haiwan lain pun dia makan. Okay, kemudian burung ini yang makan ulat beluncas, dia adalah pengguna sekunder. Okay, yang mana pengguna sekunder ni adalah haiwan omnivore dan carnivore. Omnivore ni maksudnya dia makan both lah, sayur dia makan, haiwan pun dia makan, daging pun dia makan. Dan carnivore ni maksudnya memang makan daging, iaitu haiwan pengguna primer. Yang ketiga adalah pengguna tertier, di mana pengguna tertier ni adalah haiwan carnivore yang lebih besar yang makan pengguna sekunder. Okay, dan pengurai ini atau cendawan ini tadi merupakan pengurai yang mana pengurai menguraikan organisma mati kepada yang lebih ringkas atau nutrien. Okay, dia akan contohnya kalau ada bangkai kucing, kalau awak perasan lama-lama bangkai kucing tu mereput. Dia mereput, dia akan jadi nutrien pada tanah. Dan hubungan ini dikenali sebagai saprofitism. Salah ejaan dekat situ. Saprofitism. Okay. Dan tumbuhan ini merupakan tumbuhan menukarkan cahaya. Okay, tumbuhan ini menukarkan cahaya, tenaga cahaya kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses membuat makanan. Dan tenaga yang telah ditukarkan ini, tenaga kimia ini akan dipindahkan melalui rantaian makanan dan siratan makanan bermula dari pengguna primer hinggalah pengguna tertier. Okey, rantaian makanan ini adalah yang digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. Contohnya dekat sinilah, ni nampak ni. Kalau guna pensel, just buat anak panah. Okey, tumbuhan hijau dimakan oleh beluncas iaitu pengguna primer. Dan beluncas tadi dimakan oleh burung berkecet ekor biru iaitu pengguna sekunder, dan burung berkecet ekor biru dimakan oleh burung helang iaitu pengguna tertier. Okey, jadi anak panah di sini merupakan aliran tenaga ataupun dimakan oleh. Okey, seterusnya, siratan makanan pula merupakan gabungan beberapa rantai makanan. Kalau awak tengok dekat sini banyak kan. Okey, contoh. Ini contoh adalah rantaian makanan. Okey, kalau awak kalau satu line direct, ini adalah rantaian makanan ataupun rantai makanan. Okay, so ini semua rantai makanan yang pertama, rantai makanan yang kedua, rantai makanan yang ketiga. Okay, kobes dimakan oleh beluncas, dimakan oleh burung, dimakan oleh ular. Kobes dimakan oleh siput, dimakan oleh burung, dimakan oleh ular. Kobes dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh katak, kemudian dimakan oleh ular. Disebabkan gambar ini kalau awak perasan dia berulang, okay, ini berulang, di sini pun dia berulang, ini pun berulang. Jadi kita gabungkan dia menjadi siratan makanan. Okay, so dekat sini saya akan letak kobis, okay, kobis kita buat satu saja. Okay, kemudian ini adalah 3 haiwan yang berbeza yang makan kobis. So kita just buat macam ni. So pertama beluncas. Okay. Yang kedua adalah siput. Yang ketiga adalah belalang. Okay.
Kemudian beluncas tadi dimakan oleh burung. So tulislah burung. Siput juga dimakan oleh burung. So tak perlu tulis burung lagi, just buat anak panah ke arah burung. Dan belalang dimakan oleh katak. Dan akhirnya burung dengan katak ini dimakan oleh ular. Awak tulis saja ular, satu saja ular dan buat anak panah. So ini adalah siratan makanan. Okay, lebih cantik inilah. Kobis pengeluar, pengguna primer. Okay, pengguna primer, pengguna primer, pengguna primer. Ini pengguna sekunder, dan ini pengguna tertier. Okay, saya gabungkan, ini adalah siratan makanan. Kalau rantaian makanan, saya ulang balik, rantaian makanan dia satu hala. Okay, kobis dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Ini rantaian yang pertama. Rantaian yang kedua, kobis dimakan oleh siput, siput dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular. Ini rantaian yang kedua. Rantaian yang ketiga, belalang, kobis dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Ini rantaian yang ketiga. Okey. Ingat ah? Okey, daripada rantaian rantaian yang banyak kemudian kita gabungkan menjadi siratan makanan. Okey. So, saya nak tunjukkan setiap tadi kita cakap tumbuhan hijau dia tukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Okey, disebabkan dia dia menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Jadi bila beluncas tu makan kobis, walaupun tenaga itu dipindahkan kepada beluncas tetapi ada juga tenaga yang dibebaskan. Okay, setiap kali ada hubungan makan-makan ni, mangsa-pemangsa ni dia akan bebaskan aliran tenaga. Okay, jadi yang merah ini adalah simbol aliran tenaga dan yang merah pudar ini namanya adalah tenaga yang hilang. Setiap kali ada proses siratan dia akan menghilangkan tenaga, dia akan ada tenaga yang hilang. Okey, sebelum saya berakhir, saya nak beritahu ke awak semualah. Okay, kita tahu pengguna pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Pengeluar mesti tumbuhan ataupun organisma yang boleh buat makanan sendiri, iaitu tumbuhan hijau lah. Maksudnya pengeluar ni dia punya bilangan dia sangat banyak. Okay. Kemudian pengeluar tadi dimakan oleh pengguna primer. Bilangan dia, pengguna primer ni yang makan daun, makan sayur, ataupun yang makan sayur dan daging. Pengguna primer ni bilangan dia lebih sedikit daripada pengeluar. Pengguna sekunder ni yang makan pengguna primer, dia lebih sedikit daripada pengguna primer. Dan pengguna tertier lagi sedikit daripada pengguna sekunder. Sekiranya kalau kita buat tadi kobis dimakan oleh beluncas, dimakan oleh burung, dimakan oleh ular. Sekiranya dekat situ kobis tadi telah habis. Bermaksud bilangan beluncas akan menurun. Bila bilangan beluncas menurun, bilangan burung pun akan berkurangan. Dan ular pun akan berkurangan. Tetapi jika burung tadi dipasang perangkap, beluncas ni akan meningkat sebab tak ada binatang yang makan dia. Bila burung ni ditangkap, bilangan beluncas akan meningkat tetapi bilangan ular akan menurun sebab ular dah tak ada makanan. Semua siratan makanan ni saling bergantung antara satu sama lain. Dan sebelum kita habis, so saya nak minta awak buat nota mengenai topik ini yang bermula muka surat 22 hingga 24 dalam buku teks. Ada gambar tapi gambar tak perlu lukis, sekadar tulis nama sahaja. Contohnya kalau ada gambar kobis tadi, tuliskan kobis sahaja, bukan tak perlu nak lukis gambar kobis. So itu sahaja, terima kasih.